Penghulu Imban anak Medan. Namanya mungkin tidak begitu popular, malah mungkin tidak diketahui langsung oleh generasi Sarawak sekarang. Namun begitu, jasanya di dalam memartabatkan bangsa Sarawak memang tiada galang gantinya kerana personaliti yang hendak dipaparkan oleh AJBB kali ini adalah seorang anak Sarawak yang telah berkorban nyawa demi keselamatan anak-anak buahnya ketika era komunis Dujana ketika 1970-an dahulu. Penghulu Imban anak Medan merupakan wira Sarawak berbangsa Iban dan berasal daripada Batang Oyak Sibu Sarawak, Bumi Kenyalang. Beliau dilantik menjadi ketua kaum Iban di Rumah Balang Alau bagi menggantikan Penghulu Utul yang juga telah mengambil alih jawatan ketua kaum Iban setelah ayahanda Penghulu Imban anak Medan meninggal dunia, iaitu Penghulu Medan anak Uli. Di ketika komunis berluas-luasa sekitar tahun 1970-an, ramai anak-anak lelaki dari kaum Iban telah diambil bertugas sebagai pengakap sempadan. Ini semua kerana hanya anak-anak jati daripada kampung yang faham benar akan selok-belok perhutanan Sarawak, dan ini tidak terkecuali bagi anak-anak lelaki di Rumah Balang Alau ketika itu. Hasil daripada sumber informasi daripada perisikan mereka yang bekerja sebagai pengakap sempadan inilah dikatakan telah banyak menumpaskan aktiviti komunisme yang berluasa di kawasan tersebut. Dan kerana inilah mengapa pengganas komunis yang berluasa di sekitar Ulu Oyak dan Pakoh yang menggelar diri mereka Tentera Oyak Mukah Tatau OMT ingin membalas dendam terhadap mereka ini semua. Sekitar tahun 1970-an, ancaman komunis terlalu berluasa di sekitar Ulu Oyak. Ini menyebabkan penduduk-penduduk di Rumah Panjang sekitar Ulu Oyak dan Pakoh hidup dalam ketakutan. Pada ketika itu, komunis yang menggelarkan diri mereka Tentera Oyak Mukah Tatau diceritakan telah lari menyelamatkan diri setelah kalah ditempur oleh tentera kerajaan Malaysia di Kanawin. Hal ini telah meresahkan penduduk-penduduk sehingga tuai rumah Ambik Jelangai dan Sebindang mengadu kepada Penghulu Imban anak Medan yang merupakan ketua tentera OMT. Dendam kesumat pengganas komunis tentera OMT terhadap penduduk dan penghulu yang memberikan informasi tentang mereka dilestarikan pada tanggal 25 Februari 1972. Kira-kira pada jam 11 malam, komunis tentera OMT telah menyerang Rumah Balang Alau, iaitu Rumah Panjang yang dihuni oleh Penghulu Imban anak Medan. Kesemua penghuni Rumah Balang Alau, tidak kira lelaki atau perempuan, serta kanak-kanak telah dijadikan tebusan dan diletakkan di ruai Rumah Panjang tersebut. Ketika inilah komunis tentera OMT telah menarik Penghulu Imban dan mendesak Penghulu Imban untuk membocorkan rahsia berkenaan anak-anak buahnya yang bekerja sebagai pengakap sempadan. Penghulu Imban walau diasah dan diseksa bertubi-tubi tetap membisu 1000 bahasa. Walaupun pada ketika itu Penghulu Imban berusia 78 tahun. Kerana terlalu marah apabila maklumat yang diminta tidak diberikan, salah seorang komunis tentera OMT telah cuba menembak Penghulu Imban dari jarak dekat. Namun senapang yang digunakan tidak memutahkan peluru. Kerana terlalu marah, salah seorang komunis tentera OMT telah bertindak menghentak kepala Penghulu Imban dengan menggunakan senapangnya sehingga menyebabkan Penghulu Imban cedera parah dan pingsan.
Pada ketika inilah salah seorang komunis tentera OMT telah menyelongkar badan penghulu imban dan menanggalkan segala tangkar yang ada pada badannya. Komunis tentera OMT ini sudah tahu kelemahannya penghulu imban dan akhirnya penghulu imban terkulai ditembak oleh mereka dengan disaksikan oleh semua anak-anak buahnya di ruai rumah panjang tersebut. Setelah dendam kesumat, komunis tentera OMT itu terbalas, iaitu dengan membunuh penghulu imban di hadapan anak-anak buahnya, maka komunis ini pun berlalu pergi. Peristiwa pembunuhan penghulu imban ini bukanlah menyebabkan semua anak-anak buahnya menjadi penakut, namun sebaliknya ianya telah menjadi pembakar semangat untuk mereka terus dan berterusan menentang komunis tentera OMT nyah daripada bumi mereka. Pada 26 Februari 1972, mendiang penghulu imban telah disemadikan di Nanga Pakoh. Bertitik tolak daripada serangan itu juga, keseluruhan penghuni rumah Balang Alau telah perkara. Dan akhir kata, semoga tenang di sisi Tuhan Yang Esa mendiang penghulu imban anak Medan. Jasamu akan tetap dikenang sampai bila-bila. Yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi sebelum